Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokti. Okey, di Mokti channel kesayangan anda. Okey, tak gitu. Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mokti nak kongsi dengan anda resipi kuih onde-onde atau kelpon pun orang panggil kalau bahasa Indonesia, dan kuih kekocang itu perkataan orang Kelantan panggil lah. Itulah unik, bukan? Kuih kekocang. Itulah. Tapi itulah hakikatnya pelbagai nama yang dipanggil bagi sesuatu tempat lah, ataupun kawasan ataupun negeri masing-masing. Itulah sebabnya dia orang panggil kuih kekocang. Maksudnya bila gigit dia cair di dalam. Itu maksudnya. Jom kita semak bahan-bahannya. Okey, 7 ketul labu kuning. Okey, 2 cawan tepung pulut, sedikit garam, 1 ketul gula melaka ataupun nisan, sedikit garam dan sedikit kelapa parut yang putih saja. Okey. Itulah bahan-bahannya, cukup ringkas. Baik, ini 1 biji labu ni Mokti tak guna semualah. Mokti guna separuh saja, dan separuhnya lagi Mokti buat kuih lain juga, sebab Mokti ambil dalam 7 ketul sahaja. Okey, yang Mokti potong dadu tu. Okey, macam inilah lebih kurang 7 ketul labu kuning. Okey, yang telah dibuang kulitnya dan direbuslah. Okey, rebus tu dengan sedikit garam dah campurnya. Okey, lepas tu Mokti akan lenyekkan dia. Okey, lenyek macam dalam video tu lah. Okey, sehingga dia hancurlah. Okey, sebenarnya kuih onde-onde labu ni memang sedap sebenarnya, tau. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan 2 cawan tepung pulut. Okey, tepung pulut ni Mokti tapis dia terlebih dahulu, sebab biasalah kalau tepung pulut yang dah kita buka dan yang kita simpan balik tu kadang-kadang ada semut kan masuk, kita tak perasan tanpa kita sedari. Lebih baik kita tapis terlebih dahulu. Okey. Okey, Mokti tapis 1 cawan dulu. Okey, Mokti buat 1 cawan dulu, lepas tu Mokti akan masuk lagi. Nampak? Nampak tak binatang dalam tu, semut. Itulah semut dan ketulan lah. Kan seeloknya dan sebaiknya ditapis terlebih dahulu, lagi bersih lah sebenarnya. Okey, kita tak tahu benda-benda macam tu masuk. Okey, okey, lepas tu okey, sebatikan dia lah. Gaul-gaul sebatikan. Waktu guna tangan je. Ada setengah orang dia guna sarung tangan kan, elakkan kotor tangan. Okey, dia orang jaga tangan lah. Tapi waktu lagi selesa guna tangan gaul. Itulah orang dulu-dulu punya. Macam gitulah style. Sebenarnya dengan air tangan ni lagi menyedapkan masakan kita sebenarnya. Itu salah satu tips duk dapur sebenarnya. Sebenarnya mengguna tangan tanpa alas apa-apa sebenarnya itu lagi menyedapkan sebenarnya. Orang kata air tangan ibu. Gitulah lebih kurangnya. Okey, nampak. Okey, dah sebati dah tepung pulut dan labu tadi. Okey, masukkan sedikit garam. Okey, gaul-gaul sebatilah. Okey, ni dia masih lembik. Apabila satu cawan tepung pulut tadi dia masih lembik dan tak boleh bentukkan duh. Okey, jadi Mokti akan masukkan 2 cawan tepung pulut lah, yang macam Mokti cakap tadi. 2 cawan tepung pulut untuk 7 ketul labu tadi. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, Mokti masukkan lagi dan Mokti tapis lagi sekali. Sebab masih ada okey, kotoran dan ketul-ketulan ada kan. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Akan jumpa macam tu kan. Lebih baik ditapis terlebih dahulu lah, dituskan. Okey, gaul-gaul. Ni 2 cawan tepung pulut ni baru sesuai dengan duh yang kita nak bentukkan. Itulah sebab ni Mokti dah suka sebenarnya. Okey, nampak? Dia dah terbentuk duh, maknanya tak ada lembik sangat, tak ada keras sangat, maknanya sedang-sedang, maknanya dah sesuai lah dengan sukatan yang Mokti dah kasih tadi. 2 cawan tepung pulut dengan 7 ketul labu kuning tadi yang telah direbus. Okey, lebih kurang macam tu.
Tapi kalau terlebih lembik ke apa ke kan, anda boleh boleh tambahlah tepung kan. Tengok pada adunan kita. Okey, lepas tu Mak Tia akan potong gula Melaka. Ini gula Melaka daripada Kelantan ya, Nisan. Tapi memang kalau daripada Kelantan punya, dia pure punya, dia memang original punya, tak ada campuran gula lah. Itu memang sedap lah, itu yang sebenarnya yang sedap. Apabila kita potong dia lembut saja, dia tak keras. Kalau dia keras tu dia ada campuran gula sebenarnya. Dia ada lebih campuran gula. Itulah. Kalau boleh elakkanlah, gula kan tak berapa sihat sebenarnya. Itulah. Tapi mengikut cita rasa anda lah. Okey, lepas tu sediakan kelapa parut. Okey, kelapa parut pastikan kelapa yang warna putih, baru cantik. Okey, jangan beli kelapa yang dah diparut sama dengan warna hitam tu kan. Itu tak cantik lah nanti untuk kita buat kuih. Kalau untuk macam untuk masak boleh lah kan, untuk buat apa kuah-kuah. Tapi kalau untuk kuih macam undi-undi ni tak sesuai lah. Okey, selebihnya yang putih saja. Gaul-gaul dengan garam. Okey, baik. Ketepikan tu semua. Okey, dough tadi, okey, Mak Tia akan bulatkan kecil-kecil lah. Nampak, bagi-bagikan, bulatkan kecil-kecil terus. Lagi senang kita nak buat kerja sebenarnya. Jadi apabila kita dah bulatkan kecil-kecil macam ni, kita tahu besar mana saiznya, lebih kurang aja. Itu salah satu tip macam mana kita nak buat adunan buah kuih undi-undi ni biar dia saiz sama besar. Macam ni dah tipsnya. Jadi kita boleh tengok kan seakan sama besar kan, walaupun kita tak timbang. Itu salah satu tip juga di dapur tu kan. Apa-apa pun Mak Tia kalau buat apa-apa pun Mak Tia akan bulatkan dulu. Nak buat kari pap ke apa ke, Mak Tia akan buat bulat gini dulu. Sebab kita boleh nampak dah dia lebih kurang sama besar. Nak buat donat ke apa ke, Mak Tia buat cara Mak Tia macam ni lah. Okey, nampaknya lebih kurang macam tu. Okey, Mak Tia akan bentukkan dia lah. Okey, sebelum tu dalam pinggan tu taburkan sedikit gandum ya. Ini salah satu tips juga untuk elakkan dia melekat. Okey. Okey. Okey, Mak Tia settlekan. Okey, nampak. Okey, seloknya sentuh sikit gandum kat tapak tangan tu. Lepas tu kita bentukkan dia lah. Okey, tekan kat tengah tu dengan jari. Lepas tu nampak bulat kat tengah tu. Okey, masukkan gula Melaka yang telah kita potong dadu tadi. Okey, lepas tu cantum-cantumkan supaya tak kelihatan gula Melaka tadi. Okey, lepas tu bulat-bulatkan macam biasalah. Okey. Lepas tu kat tangan tu seelok-eloknya taruhlah sedikit, sentuhlah sedikit tepung gandum tu. Okey, Mak Tia ulang sampai 3 kali ya. Okey, Mak Tia akan sentuhkan sedikit kat jari Mak Tia tu. Okey, Mak Tia akan bulat-bulatkan dulu. Tekan dengan jari telunjuk tu. Tak kisahlah nak tekan dengan jari apa, janji dia berlubang. Nampak macam itulah lebih kurangnya ya. Nampak tak tu tekstur labu kuning tu, sebenarnya labu tu menyedapkan. Okey, masuk inti macam tadi. Okey, cantumkan dia, tutuplah dia. Okey, kita tutup dia. Okey, lepas tu kita gentil-gentil lah. Letak kat tangan tu gentil-gentil lah. Nak gentil macam mana, janji dia bentuk bulat kan. Okey, sekali lagi Mak Tia tunjuk. Okey, bulat-bulatkan. Okey, tekan dengan jari telunjuk tu. Okey, lubangkan dia. Tujuan lubang tu untuk masukkan okey, gula Melaka yang telah dipotong tadi. Okey, tutupkan. Macam lebih kurang macam Mak Tia buat tu lah. Okey, lepas tu bulatkan dia. Okey, Mak Tia harap anda faham lah. Okey, insya-Allah yang mana nak belajar tu insya-Allah dapat buatlah. Dia lebih kurang undi-undi biasa je, cuma dia menggunakan labu. Okey, untuk undi-undi biasa okey, Mak Tia ada campur sedikit tepung gandum kan, tapi ni Mak Tia tak ada campur. Okey. Okey, nampak ringkaskan. Nampak dah siap. Dah siap digentil. Okey, lepas tu panaskan air lah. Okey, sehingga mendidih, baru masukkan kuih
onde-onde kita ni atau kuih kekocang kita. Bunyi macam lucu kan, tapi itulah panggilan nama orang Kelantan dulu-dulu. Kuih onde-onde ni dipanggil juga kuih kekocang bersama. Okey, lepas tu dah mendidih, masukkan satu persatu dalam air yang mendidih tu sehingga dia timbul. Okey, okey. Sebelum dia masak memang dia akan tenggelam lah. Okey, apabila dia dah betul-betul masak, dia akan timbul ke atas tu permukaan air. Okey. Okey, masuk ke semuanya lah. Warna dia cantik kan, kuning dan bulat-bulat comel gitu kan. Itulah. Sebenarnya buat kuih ni seronok kalau buat jadi dan sedap, insya-Allah. Kalau anda ikut apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni, insya-Allah boleh buat. Yang mana baru nak belajar, nampak tak? Dia dah timbul tu, tapi timbul tu biarkan dulu seketika biar dia betul-betul masak dalam tu. Okey. Lah Mok Teh biarkan dalam seketika, baru Mok Teh angkat menggunakan senduk yang berlubang supaya air bawah tu dapat mengalir lah. Jadi onde-onde tu dia kering lah, dia tak basah lah. Dia basah tapi dia lembab lah, maknanya tak ada air lah. Okey, terus masuk dalam kelapa yang telah kita campurkan dengan sedikit garam tadi. Okey, ni nak bagi tips juga. Untuk elakkan kelapa tu cepat basi, boleh kukus seketika. Okey, kalau jikalau buat kuih tu sedikit, kuantiti sedikit, tak perlu kukus. Okey, sebab kita makan terus habis kan. Kalau macam nak biarkan lama, macam dari pagi sampai petang, seeloknya kukus terlebih dahulu kelapa tadi dengan sedikit garam. Okey, Mok Teh pun buat sikit je sebenarnya, sebab separuh lagi tadi tu Mok Teh akan buat kuih satu lagi. Okey, nak tahu kemunculannya, tunggu ya, insya-Allah. Okey, nampak dah gelik-gelik tadi kan, golek-golek tadi, lepas tu dah tersalut semua. Okey, Mok Teh masukkan satu persatu dalam pinggan. Oh, memang sedap. Okey. Inilah dia. Nampak? Dah semua masuk dalam pinggan tu. Okey, boleh dihidangkan. Okey, buat minum petang ataupun sarapan pagi memang sedap sangat. Rasa labu dia tu lain tau. Okey, Mok Teh buka Kenapa orang panggil kuih kekocang ni ataupun onde-onde? Nampak? Dalamnya memang cair cantik punya. Memang sedap kalau gigit tu dia mencair dalam tu. Memang sedap, rasa manis-manis. Gula Melaka ori. Itu lagi sedap tau. Okey, Mok Teh rasa anda patut cuba dan buat, memang sedap dengan menggunakan labu ni. Itulah kuih onde-onde labu ataupun kuih kekocang, ataupun kalau Indonesia panggil apa? Kuih kelpon, tak silap Mok Teh. Itulah pelbagai panggilan sebenarnya. Okey, inilah hasilnya. Okey, Mok Teh harap anda cuba dan insya-Allah Mok Teh yakin anda buat pasti jadi jika anda ikut step by step. Okey. Alhamdulillah. Okey, itulah sedikit sebanyak perkongsian Mok Teh, iaitu kuih onde-onde labu. Okey, Mok Teh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk kali ini. Okey, di kesempatan hari ini Mok Teh dapat share dengan anda, dan insya-Allah Mok Teh akan buat satu persatu resipi yang anda minta, tapi Mok Teh tak janji cepat Okey, insya-Allah. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk kali ini. Okey, sampai jumpa lagi di lain siaran. Okey, bye. Assalamualaikum.